Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam al-atamman al-akmalan 'ala rasulihil amin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa ittaba'a tariqahu wa hadiyahu ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Musi Surau Ar-Rawdah, seterusnya jawatan kuasa, Tuan Imam, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, pada hujung minggu, minggu yang pertama pada bulan Ramadan ini, dapat kita bertemu, berkumpul di surau yang indah lagi permai ini. Kita melaksanakan satu tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, menunaikan sembahyang subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati segala amal kebajikan yang kita lakukan, dan Allah Ta'ala memberikan kepada kita keampunan, rahmat yang tidak terhingga nilainya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita berada pada bulan Ramadan. Ada orang kata, Ustaz, ni bulan puasa kan? Bulan puasa ke bulan Ramadan? Kalau kita lihat, memanglah dari sudut amalan yang terdapat dalam bulan ini, memanglah puasa yang menjadi core-nya lah dalam bulan ini. Tetapi tuan-tuan, kita cuba untuk membuat suatu perubahan dalam diri kita, pada anak-anak kita, bahawa bulan ini bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan itu adalah lebih banyak ataupun macam-macam lah berbanding dengan puasa sahaja. Kalau bulan puasa, puasa je lah, tetapi kita cuba untuk membawa suatu perubahan dalam minda kita orang Melayu. Bila bulan itu, bulan apa? Bulan puasa. Bukan bulan puasa, bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Kerana bulan Ramadan bukan sekadar puasa, bukan sekadar kita menahan diri, tetapi banyak perkara-perkara lain yang kita cuba peroleh daripada Ramadan itu, untuk kita mencapai matlamat apa yang disebut sebagai takwa itu pada bulan Ramadan. Puasa itu sebagai proses je, sebagai wasilah, sebagai jalan, sebagai input untuk mencari dan untuk mencapai yang kita sebut sebagai takwanya. Bukan sekadar puasa sahaja, banyak lagi amalan. Mungkin saya kira tuan-tuan jauh lebih hebat daripada saya dari sudut amalan, dengan Qurannya, dengan zikirnya, dengan tarawihnya, dengan memberikan sedekahnya, dengan buat muarenya, dan juga apa-apalah amalan-amalan yang banyak kita buat itu sebagai suatu proses untuk kita mencapai matlamat daripada Ramadan itu, mendapat keampunan Allah Ta'ala, mendapat takwa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang mungkin untuk kita cuba perhatikan, dan kita cuba untuk nak mengubah minda kita, anak-anak kita lah. Kita ni mungkin kita dah faham kepada anak-anak kita, ini adik, ini kakak, ini bulan Ramadan, bukan sekadar bulan puasa kan. Itu yang mungkin perlu untuk kita terapkan kepada anak-anak kita, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada hari ini saya cuba untuk berbicara lah, tuan-tuan, berkaitan dengan Ramadan jugalah kan. Yang pertamanya yang saya nak sentuh pada pagi ini berkaitan dengan tazkirah, berkaitan dengan kuliah. Ada orang kata, Ustaz, kan, 11 bulan Ustaz kita dah kuliah.
Kan? Sebulan ini kita tumpu ibadat dah Ustaz. Kan? 11 bulan kuliah, dentu-dentang kuliah 11 bulan, lantaklah 11 bulan. Sebulan ni kita fokus untuk ibadat, tak payahlah kuliah-kuliah. Dan kita tumpulah baca Quran, kita tumpulah untuk sembahyang, kita tumpulah untuk ibadat-ibadat yang lain. Sudah 11 bulan kita dengar kuliah, cukuplah. Kan? So apa sebenarnya yang kita sebut sebagai kuliah itu, ataupun tazkirah itu, ataupun pengajian agama itu? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita baca surah Yasin. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin itu, Bismillahirrahmanirrahim, innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Semua orang yang datang kuliah subuh ni, bagi saya kalau tak hafal surah Yasin pun dia dah terdengar-dengar, kan? Dalam surah Yasin ni dia dah terdengar-dengar, dah biasa, sebab dah biasa tadi. Tuan-tuan, tazkirah ni kan merupakan suatu keperluan dalam hidup. Tazkirah ni keperluan dalam hidup. Kerana kalau kita memandu pun tuan-tuan, memandu kereta lah, bawa kereta, sama ada jalan kampung ke ataupun highway ke, kan? Ada tak tazkirah di sepanjang jalan tu tuan-tuan? Atau bawa kereta jalan kampung ke, kan? Ataupun highway ke, ada tak tazkirah? Apa tazkirahnya tuan-tuan? Signboard lah Ustaz, kan? Signboard apa nama ni, jalan jambatan sempit, kapal tengkorak, under construction, tulisan awas. Tazkirah ke tak tazkirah tuan-tuan? Tazkirah lah, kan? Supaya bawa kereta sampai kepada destinasi dengan keadaan yang selamat. Tazkirah lah tu, cuma dia tak namalah tazkirah. Kalau pun nama tazkirah tu mengamuklah orang bukan Islam, tazkirah saja dia kata, kan? Tapi dia namanya lain, tapi dia punya intipatinya sama. Tazkirah lah, kan? Memberi ingat ni tak semestinya kadang-kadang ustaz, apa-apa yang berbentuk ingatan, yang barangkali kita jumpa di mana-mana ada ingatan ini. Di tepi jalan ada banyak ingatan, sign dash, kan? Sebab ada orang inginkan bila sebut tazkirah ni mestilah sesuatu ilmu dan sesuatu yang baru, kan? New knowledge, new findings. Tuan-tuan, tazkirah ni tak semestinya new findings, new knowledge. Dia berbentuk ingatan. Dan pengulangan pun kadang-kadang memang menjadi nature kepada tazkirah. Kita nak membentuk anak-anak kita, nak membentuk keluarga kita supaya jadi baik, kan? Bukan sekali cakap. Tidaklah, kan? Kita nak suruh anak-anak kita lepas mandi, sidai tuala di tempatnya, kan? Bukan apa mandi, kan? Tinggal di tuala kat bawah, pakai kain, kan? Tinggal, kan? Bau busuk, kan? Tuala tu basah. Tak, kita suruh dia supaya lepas mandi sidai tuala dekat tempat dia. Lepas bangun pagi, kan, betulkan tempat tidur. Gambarnya tuan-tuan kalau kat rumah ni, kan, kita cakap sekali ke dua kali ke, atau cakap ribu-ribu kali nak bagi anak tu jadi baik? Agak-agak lah tuan-tuan. Sekali cakap, dua kali cakap dah jadi baik. Ini anak malaikat. Malaikat dia lah, kan? Dia buat, suruh, Allah Ta'ala suruh dia buat. Dia tak ada nak bangkang-bangkang. Ini malaikat. Manusia tidak, kan? Berapa kali kita sebut? Berpuluh-puluh kali, bukan puluh lah tuan-tuan, kan? Nak kira pun tak terkira dah berapa kali. Sampai satu tahap tuan-tuan, dia tengok muka kita, dia tengok muka isteri kita, kan? Dia tengok muka kakak-kakak belakang, dia tengok dah tahu dah mak dia nak bedil ni dah, kan? Sampai tahap begitu, kan begitu? Sampai tahap dia dah tahu dah mak dia dah naik bunyi. Kalau mak dia duduk tingkat naik, bunyi kat bawah dah naik, sudah, kan? Ni tak siap lagi, ni tak siap lagi, itu Pak. Sampai tahap begitu dia terpahat dalam minda. Berapa kali cakap?
Tak tahulah, tak terkira dah Ustaz. Bukan tuan-tuan saja, anak saya pun sama juga. Kan? Bukannya malaikat. Kita manusia biasa. Sebab itu memerlukan kepada ingatan. Dan ingatan ini kan tak semestinya benda baru. Suruh dia silaturahmi benda baru ke? Tak ada benda baru, sama je. Kan? Benda yang sama. Sehingga orang putih kata, dia kata repetition is the mother of knowledge, katanya. Orang putih kata gitulah. Kadang-kadang Quran cakap, pernah orang tak pun nak dengar. Wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah ingatan. Ingatan itu memberi manfaat kepada orang beriman. Tak berapa sedap Ustaz, dengar orang putih baru sedap sikit. Repetition is the mother of knowledge, katanya. Pasal orang putih sedap. Kadang-kadang itu masalah kita orang Islam. Bila sebut dengar perkataan bahasa Inggeris, ada orang putih kata begini. Dengar Quran kata, tak best, tak ada new value. Dia hadis, biasa dah dengar dah Ustaz. Inilah kita kata masalah kita yang kita cuba untuk nak berfikir tentang apa sebenarnya kepentingan kepada tazkirah dalam kehidupan ini. Cumanya formatnya, pendekatannya, bagaimana masanya itu terpulang kepada kita lah. Dan juga mengikut aturan-aturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwajib. Cumanya siapa yang saya nak kongsikan di sini ialah apa sebenarnya tazkirah itu. Sehingga dia mampu untuk mengingatkan kita, mengingatkan misi hidup kita. Walaupun yang kadang-kadang bercakap itu tak best. Saya ni tak pandai bercakap, tuan. Mungkin ada orang yang jauh lebih hebat daripada saya untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan kuliah. Tetapi kan, dalam tazkirah ini konsepnya ialah kita cuba untuk membaiki diri. Tazkirah ni dia cuba untuk baiki diri. Macam mana tazkirah ni boleh baiki diri? Sebab kan, kita memaksa diri untuk mendengar apa yang disampaikan oleh seseorang. Suka ke tak suka kita dengar cakap orang? Berbanding dengan kita cakap, orang dengar cakap kita. Kenapa orang suka jadi bos kat pejabat? Kenapa orang suka jadi pemimpin? Kenapa orang suka jadi seseorang yang dihormati? Kerana idea-ideanya dilaksanakan. Kerana arahannya dipatuhi. Kerana cakapnya didengari. Kadang-kadang bukan apa sangat. Yang berubah-ubah jadi politik itu bukan sebab tak ada duit, tuan. Bukan sebab tak ada harta, banyak harta. Bukan sebab apa. Antaranya ialah dia mahu ideanya didengari, perancangannya, dia punya kata-katanya dihormati. Semua idea-ideanya, perancangannya, semua orang dengar cakap dia, rasa best, rasa seronok. Ini yang ada bila kita bercakap. Tetapi bila kita dipaksa diri untuk dengar apa orang cakap, inilah yang dipanggil unsur tarbiyah yang ada dalam tazkirah. Benda ni tak nampak, kan? Kalau nak new findings, new knowledge di universiti orang bicarakan ilmu-ilmu baru, orang bicarakan tentang teori-teori baru. Tulisan-tulisannya pun kita orang biasa tak faham pun apa yang ditulis. Kita pun tak baca apa benda lah, tajuk pun tak faham. Bukan tuan-tuan, saya pun kadang bila baca tulisan-tulisan orang, apa benda yang ditulis, tajuknya pun kita tak faham. Bahkan tuan-tuan, penulis-penulis untuk ilmu-ilmu baru ni, kalau tajuk tu lagi tak faham, tu lagi orang suka tajuk macam itu. Dalam tazkirah dia tak boleh begitu. Kalau cakap orang tak faham, apa ustaz ni cakap orang tak faham? Dia kena cakap benda yang simple, yang mudah dihazami oleh semua lapisan masyarakat. Ini sifat kepada tazkirah. Kadang tak semestinya benda baru. Kalau ada benda baru, alhamdulillah. Kalau tak benda baru pun tak apa dia. Bagaimana kita mengajar diri supaya mahu mendengar. Paksa diri untuk mendengar. Bila kita paksa diri untuk mendengar, walaupun tak best, walaupun tak suka, walaupun tak seronok, itulah nilai tarbiyah paksa yang ada dalam diri kita. Mungkin tuan-tuan sudah jauh lebih baik. Tapi kalau kita bandingkan tuan-tuan dengan anak-anak lah tuan-tuan. Saya suka banding anak-anak sebab kita berpengalaman banyak dengan dia kan. Kita suruh dia semayang. Kakak-kakak belakang suruh dia semayang. Kadang-kadang dia semayang tu dia secara sukarela ke ataupun secara dipaksa.
mungkinlah sekarang ni dah secara sukarela, tapi dalam keadaan-keadaan yang tentu dia terpaksa. Ni bangun pagi ni, bangun untuk sahur ni, anak saya pun berat juga nak bangun sahur. Dia tarik tangan, suruh makan, tak makan nanti sekarang musuh. Dia tak larang nak puasa esok hari, dia pun paksalah makan walaupun dia tak apa suka. Kita pun carilah benda-benda yang disuka supaya dia makan. Ada unsur paksa tak? Ada unsur paksa. Kalau tak adalah istilah pukullah anak kamu untuk semayang ketika suruhlah anak kamu untuk semayang ketika mana 7 tahun, pukullah ketika mana 10 tahun. Kenapa? Unsur paksa ada di situ. Di sekolah ada guru disiplin. Kenapa ada guru disiplin? Kerana ada unsur paksaan ada kat situ. Di universiti dia tak ada guru disiplin lah. Pandai-pandai lah sebab kita dah berfikir dengan sendiri. Ketika mana di rumah, ketika mana di sekolah rendah, sekolah menengah, ada guru disiplin supaya mendidik anak-anak ni tadi. Begitu juga kita di tingkat dewasa, dia punya intipatinya ada yang kita panggil dengan paksa rela. Paksa rela ini yang kita rasa dia punya didikannya itu. Dan agama ni tuan-tuan, bukan semuanya best yang kita suka semua, yang kita nak buat semua-semua ni. Bukannya kita best semuanya. Yang tuan-tuan boleh dengar kuliah subuh ni baru hari ni ke yang datang kuliah subuh? Baru hari ni ke datang? Ustaz, saya baru datang hari ni, pagi ni baru datang. Tak ada tuan-tuan. Saya kira tuan-tuan dah lama dah. Dah biasa dah kuliah subuh. Kalau baru hari ni nak dengar, kalau dia barulah datang tadi hari subuh ni, mungkin tak tahulah, dia memang istimewa lah. Dia baru nak kuliah. Tapi tuan-tuan, biasa-biasanya yang baru dengar kuliah ni bukan hari pertama, bukan kali ini, tetapi dah biasa. Berapa tahun? Mungkin dah 5 tahun, mungkin dah 10 tahun. Dah biasa dengan kuliah sehingga dah jadi satu sebati dalam hidup. Mula-mula tu paksa. Paksa inilah yang ada dalam dipanggil dengan unsur tarbiyah. Bahasa Arab ni tarbiyah, bahasa Melayunya kita nak didik. Dan unsur didik ini mesti ada paksa. Kalau tak paksa, dia tak jadi. Dan disitulah yang ada unsur yang kita cuba terapkan dalam kuliah ni, dalam tazkirah ni. Kita paksa diri dengar walaupun tak best. Bukan dari sudut cakap apa yang disampaikan oleh ustaz itu, bagaimana perasaan kita, bagaimana diri kita mengajar untuk mengkoreksi diri, untuk nak tengok apa yang baik, apa yang tidak. Dan itulah yang saya kira suatu matlamat penting yang kita cuba dapat daripada bentuk tazkirah itu. Ustaz sekarang ada online, Ustaz. Kita pun ada online. Kita boleh dengar online macam-macam kuliah, kita boleh dengar Ustaz. Ustaz jauh, Ustaz dekat, Ustaz best, Ustaz tak best. Dan kita boleh pilih the best of the Ustaz, the best of the ceramah. Ada orang yang kumpul-kumpulkan topik-topik dalam tempoh 5 minit tu, yang mana yang best ceramah. Kita pun seronok dengar yang best. Tuan-tuan, ada dua beza. Ada dua perkara yang kita cuba fikirkan, yang apa terkandung yang dipanggil dengan kuliah dan tazkirah ini. Yang pertama ilmu, yang kedua tarbiyah. Ilmu kita boleh dapat, kuliah yang begini kita boleh dapat maklumat, boleh dapat ilmu. Kuliah online kita boleh dapat ilmu, boleh dapat maklumat. Tetapi kuliah online dari sudut nilai tarbiyahnya sedikit. Nilai tarbiyahnya sedikit. Apa pula Ustaz? Kuliah online ni tuan-tuan, kadang-kadang kita dengar sambil kita sepindah lalu je. Maaf cakap, kadang-kadang sampai kita nak pergi bilik air, kita pakai tuala, dengar apa, dengar ustaz kita pun pegang telefon, tengok ada kuliah, tengok kita pun sambil pakai tuala. Ada setengah orang sampai serokok, dengar ustaz apa ni, sampai serokok. Dengar kuliah lah, dengar kuliah. Ilmu dapat tak? Mungkinlah dapat, Wallahualam lah.
kan, bergantung kepada apa yang disampaikan oleh dalam kandungan kuliah itu. Tetapi unsur tazkir, unsur tarbiyah itu dapat ke tidak? Kan? Sebab dia sambil menyambil-nyambil, kan? Sambil menyambil-nyambil, sambil ni kan? Bukan saya memerangi, tak payah dengan tazkirah online, tidak kan? Saya pun buat tazkirah online, saya pun menyarankan dan menggalakkan dalam bentuk online ini. Bahkan bidang saya di UKM pun dah bidang yang berkaitan dengan online. Tapi saya cuba untuk membuka satu pandangan bahawa kuliah online ini kan, dia ilmu, unsur ilmu itu ada, tapi kadang unsur tarbiyah, unsur adab, unsur pendidikan itu dia kurang di situ. Itu kelemahannya. Masing-masing ada kelebihan dan ada kelemahan lah. Bukan kita memerangi, tidak. Bukan kita menjauhi, tidak. Kita gabungkan kedua-dua ini. Kita gabungkan kedua. Saya tak mahu ada orang yang bergantung kepada kuliah online je. Tak betul. Kan? Kerana kuliah ni dia bukan sekadar membentuk ilmu. Bentuk ilmu masuk universiti belajar. Kan? Di situ belajarlah anak di tingkat degree ke, master ke, PhD ke, pendidikan itu di universiti. Kan? Tapi dalam kita menjadi seseorang manusia yang beriman, yang bertakwa ni, kita perlu kepada dua perkara. Ilmu penting untuk menjadi bekalan, panduan. Tapi lebih daripada itu, apa guna ilmu? Nak tanya orang alim, iblis alim. Dijadikan sebelum daripada Adam AS. Tahu cerita langit semua dia tahu. Kan? Paling pandai iblis. Kan? Sehingga dapat memperdaya tok kita. Dia percaya memperdaya tok kita. Kita ni tak ada apa lah, tuan. Kita ni tak ada apa lah. Tok kita dah, dia perdayanya. Jadi kita ni jadi mainan. Sebab itu kita berlindung daripada Allah Ta'ala. Apa maksud berlindung? Kita tak kuat. Kita tak kuat, sebab tu kita perlu berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada bisikan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terjam. Maknanya kita tak kuat. Kita perlu berlindung. Oleh kerana itu diri kita manusia ini yang kita sebut tadi ada unsur apa? Ada unsur tarbiyahnya untuk membentuk diri jadi baik. Jadi alim tapi bergaduh-gaduh dalam media. Ilmu banyak tapi mulut celupa. Cakap tak ada berakhlak. Kan? Ini ilmu ada, dia punya nilai tarbiyah tu lemah. Kan? Yang kita cuba elakkan tuan-tuan daripada kita bila berada dalam media ini, supaya kita menjadi manusia yang baik. Sebab itu kita perlu ada gabungan ni tadi. Kelemahan dalam sudut online ini, itu kelemahannya. Sambil tengok TV, kaki menyilang atas kursi, atas meja, tengok kuliah kaki atas meja. Balik daripada kerja, ada apa ustaz cakap tahu benda tu. Tak best lah ustaz ni, buka YouTube lain pula. Tak best apa ustaz ni, tak best, buka YouTube lain. Dia pilih semua yang best-best belaka. Agama ni bukan semuanya best. Agama ni ada yang best, ada yang best. Itu sebenarnya bukan masalah agama, masalah kita punya nafsu kita tu. Kita yang semayang macam ni, alhamdulillah ni kita sukalah ni. Tapi ada orang yang tak suka untuk pergi semayang. Ada orang tak suka puasa. Ada orang tak suka pergi semayang tarawih. Kenapa orang tak suka? Tak best katanya. Bukan masalah agama itu sendiri, tetapi masalah nafsu manusia itu. Nafsu itulah yang perlu dididik. Bila didik itu, tadi ceritanya, kita kena dengar, kita kena paksa, kita kena ikutkan, supaya kita menjadi manusia yang menuruti. Manusia yang follow, manusia yang menuruti, bukan manusia yang suka bangkang. Apa agama cakap, semua bangkang. Agama cakap, semua bangkang. Rasa tak kena je. Ini silap dalam soal agama. Agama ni bukanlah agama ni suruh menjadi orang yang ikut membuta tuli, tidak. Tetapi dari sudut untuk menjadi manusia yang beragama, mesti menjadi jiwa yang menuruti. Critical thinking tak ada masalah dalam soal agama. Ada part dalam agama yang kita diajar kritis dalam agama, ada. Memberi pandangan yang kedua ada dalam ulama, dalam bab kitab-kitab pun, dalam masalah sapu kepala ni pun
Kan banyak pandangan ulama. Kan ada yang satu kepala calik pun sah. Kan 1/3 ada yang kata semua. Kan paling-paling tidak ada 3 pandangan di situ. Kan belum lagi macam-macam lah kalau nak cerita pandangan ulama. Mereka berkritis dalam soal itu. Tetapi mereka menerima Islam sebagai satu cara hidup. Kan ini perbezaan tuan-tuan yang kita cuba untuk dekati apa yang kita dapat daripada kuliah dan tazkirah itu. Caranya, bentuknya, pendekatannya sesuailah dengan keadaan kita kat sini. Dan kalau kita ada jais, kita dapat kita follow apa yang mereka ni, dan bagaimanapun kan itulah dia punya hakikat apa yang kita sebut sebagai kuliah dan tazkirah. So balik pada persoalan awal tadi kan, Ustaz, kenapa kuliah banyak sangat Ustaz? Kan kita kan sebulan puasa ni kita fokus dalam ibadat. Dalam sebelah bulan yang lain mengajilah kita. Nak belajar, nak apa, mengajilah. Jadi bagi saya lah tuan-tuan, dalam masa bulan Ramadan ni perlu untuk dididik diri kita. Di sepanjang kuliah dan sepanjang tazkirah ni mungkin ada input-input baru. Kalau tak ada input baru pun mungkin ada pengulangan-pengulangan yang mungkin boleh memberikan sesuatu penyegaran ilmu, penyegaran maklumat kepada kita. Inilah yang ada dalam kuliah dan tazkirah. Itu yang pertama tuan-tuan, yang saya cuba nak kongsikan pada pagi ini tentang kelebihan, tentang kepentingan kuliah dan tazkirah kepada kita. Yang kedua, bila kita membaca Al-Quran, Al-Quran ini sumber tazkirah yang terbesar. Quran ini sumber tazkirah yang terbesar. Mengambil pengajaran daripada Al-Quran ini tak semestinya dengan membaca keseluruhan maklumat dalam Al-Quran. Tak semesti baca satu surah penuh untuk ambil tazkirah, tak mesti. Kan? Hanya dengan beberapa ayat, malahan dengan satu ayat saja pun, inna a'tainakal kautsar, boleh jadi modal tazkirah pun tuan-tuan. Walaupun inna a'tainakal kautsar, boleh jadi modal tazkirah. Kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, boleh jadi modal tazkirah. Tak semesti baca satu surah penuh dah. Kan? Bagaimana kita menggarap tazkirah? Saya nak kongsikan kat sini tips-tips yang berkaitan macam mana kita membaca Al-Quran. Yang pertama, bila kita sebut Al-Quran ini sebagai kitab tazkirah, sebagai kitab yang panduan kepada kita bagaimana dia menjadi suatu bahan komunikasi antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin tuan-tuan baca Quran. Kalau tak sangat pun Fatihah tu Quran tak tuan? Quran lah. Qul huwallahu Quran lah. Quran lah Ustaz. Saya dulu Ustaz ngaji tak ngaji Quran Ustaz. Ngaji orang kampung saya panggil ngaji Jakma aja. Dia Jakma. Juzuk Amma tu dalam bahasa kampung dia panggil Jakma. Tak naik Quran pun. Quran tu bahasa dia naik alif lam mim tu Quran. Kalau juzuk Amma ni tu dipanggil dengan Jakma. Juzuk Amma lah. Taklah kampung tuan-tuan tak tahu lah macam mana kampung saya budak-budak ni. Dia panggil ngaji Jakma. Dia naik Quran kau belum? Tak naik Quran lagi. Baca apa? Baca ngeja lagi. Kan? Alif dan tiba, dan tiba. Kan? Kampung-kampung lah dulu tuan-tuan. Jadi Quran ini, Fatihah tu Quran, Qul huwallahu tu Quran. Quran ni ringkasnya Allah Ta'ala berinteraksi dengan kita menerusi teks. Selain daripada kita berinteraksi menerusi doa kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Quran lah. Quran. Macam mana Quran boleh menjadi bahan interaksi? Dalam Quran ini secara mudahnya ada berbentuk Allah Ta'ala bercakap dengan kita yang barangkali kita tak sedar. Contohnya tuan-tuan, Allah Ta'ala menyebut perkataan Qul. Qul. Qul ni maksudnya apa? Katakanlah. Katakanlah kepada siapa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah, kita tengok terjemahan, katakanlah wahai Muhammad. Allah Ta'ala itu
esa. Qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala itu esa. Kan? Qul ni, katakanlah ni, kan? Diturunkan kepada Nabi Muhammad je ke? Tak, kita lah juga. Kan? Kita lah juga. Bila diturunkan kepada kita, bila kita baca tuan-tuan Quran ni, kita cuba nak nak merasai bagaimana Allah Ta'ala sedang berinteraksi dengan kita bila kita sedang baca Quran. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala itu esa. Katakanlah wahai Faisal, Allah Ta'ala itu esa. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Faisal, aku berlindung daripada Tuhan manusia. Aku berlindung dengan Tuhan manusia. Maknanya tuan-tuan, bila kita baca ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran itu, bagaimana kita perlu meletakkan diri kita di posisi itu, dan kita letakkan bagaimana Allah Ta'ala nak bercakap dengan kita lah. Baru kita baca Quran tu hidup. Kan? Ustaz, saya ni tak pandai bahasa Arab, Ustaz. Kan? Ustaz tak apalah mengaji bahasa Arab. Saya bahasa Arab ni tak pandai. Tuan-tuan, ada beberapa mode, beberapa poin-poin yang kita boleh untuk jadikan sebagai panduan lah. Yang pertama, kalau jumpa perkataan qul, ataupun kalau bahasa Arab dia panggil dengan dhamir khitab, itu kita tanya Ustaz Muhtar lah, dia ngaji bahasa Arab, pakar bahasa Arab. Dhamir khitab maksudnya kalau disebut katakanlah wahai Muhammad, kan, apa-apa berbentuk yang interaksi antara Rasulullah antara Allah dengan Rasul, kita cuba letakkan posisi kita kat situ, secara mudahnya lah. Yang kedua, kan, bila Allah Ta'ala sebut perkataan is, nah Quran banyak perkataan is. Wa iz qala Musa, wa iz, banyak is, tuan. Is ni ingat. Ingatlah. Siapa yang nak kena ingat? Kita lah, kan? Wa iz is ni, kan, adalah singkatan daripada wazkur, kan? Ingatlah. Siapa nak kena ingat? Kita lah yang nak kena ingat, sebab kita pembaca, kan? Kita kena tengok, kita kena ingat. Bila kita ada perkataan, apa benda yang Allah nak suruh kita ingat? Tengok terjemahan, oh gini. Yang ketiga, perkataan apa? Perkataan bila Allah Ta'ala sebut aku ataupun kami. Aku, Allah Ta'ala kata, inni anallah, sesungguhnya akulah Allah Ta'ala. Kalau bercakap ni tuan-tuan, kalau bercakap aku ataupun bercakap kami, maknanya ada orang pihak yang kedua yang dia nak bercakap, kan? Dia dah datang, maknanya kita memperihalkan tentang orang lain, kan? Kalau saya bercakap dengan orang, saya ni tuan-tuan, saya bercakap dengan dua orang, kan? Aku, kata Allah Ta'ala, aku ni, bahasa Allah Ta'ala ni baguslah, baiklah. Kalau bahasa Melayu sebut aku ni macam tak begitu beradab, kan? Tapi orang Jawa kata aku ni, kan, bahasa yang tunjuk rapat lah, kan? Tapi bila Allah Ta'ala sebut aku ataupun saya, kan, saya tak ada, akulah, kata Allah Ta'ala, terjemahnya aku, inni anallah, ataupun kami, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kami, kan? Allah Ta'ala sedang bercakap dengan siapa tu? Dengan kita lah, kan? Jadi bila sedang bercakap dengan kita, bila kita baca Quran, Allah Ta'ala cakap siapa? Dengan aku. Bila perasaan itu timbul, maka adalah kita rasa berinteraksi dengan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Di situlah bahawa kita cuba untuk nak mengenal apakah item-item, apakah mesej-mesej yang ingin disampaikan. Yang ke berapa dah? Yang keempat, ialah perkataan ini, ini, inna hadzal Quran, sebenarnya Quran ini, ini hadza siratul mustaqim, ini, ini benda dekat ke benda jauh? Benda dekat, kan? Maknanya kita sedang dekat dengan Quran ni, kita dekat dengan Allah Ta'ala lah. Inna hadzal, sesungguhnya Quran ini, wa hadza siratu, dan inilah jalan aku yang lurus, kan, ikutlah. Mana inilah, mana kita sedang dekat dengan Allah Ta'ala ketika mana membaca Al-Quran.
Perasaan itulah yang boleh untuk kita, yang kita garap. Daripada situlah tuan-tuan balik pada tajuk kita tadi, kuliah dan tazkirah ni tadi, bahawa kita apa yang Allah nak sampaikan kepada kita, apa yang Allah nak sampaikan kepada kita, mesej-mesej yang Allah nak sampaikan kepada kita, sama ada menyuruh kita nak semayang ke, puasa ke, apa semua ni, bila kita ada membaca Al-Quran, kita boleh dapat sesuatu mesej daripada Allah Ta'ala. Dirikanlah semayang, kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sedang cakap dengan siapa? Dengan kita. Takkan Allah cakap tak ada siapa-siapa yang berada di depan. Ini dipanggil dengan, dalam bahasa Arab dikatakan dhamir khitab. Dhamir dia sedang berkata-kata. Kalau bahasa Melayu ada kata ganti nama yang pertama, ada ganti nama yang kedua, ada kata ganti nama yang ketiga. Ganti nama yang pertama, aku, saya. Yang kedua, dia. Ke tertukar, saya pun tahu lah tuan-tuan. Tapi ada yang pertama, ada yang menunjukkan aku, kami, saya. Yang kedua, dia. Dia, mereka. Ini dia. Yang ketiga, kamu, awak. Ini bahasa kata. Bila kita cakap saya, maknanya ada orang yang dekat depan. Saya sedang bercakap. Kalau kamu, maknanya kamulah, ada dua orang juga. Kalau dia, maknanya kita bercakap tentang hal ehwal orang lain, dia. Jadi bila Allah Ta'ala bercakap dengan kita, maknanya Allah Ta'ala nak mencari sesuatu, dan kita cuba merasai feelings dalam bentuk interaksi antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila kita membaca Al-Quran Al-Karim. Tuan-tuan, itu dua perkara lah yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan pada pagi inilah. Yang pertama tadi dari sudut apa? Yang pertama tadi dari sudut kuliah dan tazkirah. Kepentingan kuliah dan tazkirah kepada kita, yang boleh membuka minda, yang boleh untuk memberikan sesuatu input baru kepada kita. Malahan bukan sekadar input baru, tetapi kita perlu diingat-ingatkan. Seperti mana kita membebel-bebel ke anak kita, cakap-cakap kepada anak kita supaya dia jadi anak yang baik, kita pun jugalah perlu bahasa ni perlu dibebelkan. Tapi tak sedaplah bebel ni, dia punya konotasi dia negatif, perlu diulang-ulangkan. Sebagaimana Allah Ta'ala zakir ni ada unsur pengulangan dekat situ. Sebab ada perkataan huruf tasydid, zakir, selalulah beri ingat. Bukan sekali, wazkur sekali, ingatlah sekali. Kalau zakir ni selalulah beri ingat. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kerana beringat itu memberi manfaat kepada orang beriman. Yang kedua, tuan-tuan, bila kita baca Quran, dan kita cubalah untuk mencari poin-poin interaksi. Saya pun tak sempat nak syarah panjang tentang poin-poin interaksi ini. Yang bila kita ada poin-poin interaksi itu, khususnya bagi yang orang tak boleh berbahasa Arab. Yang boleh bahasa Arab tu sudah senanglah, yang kita ni pun tak tahu bahasa Arab, apa poin-poinnya, beberapa perkataan tadilah yang mungkin boleh untuk kita capai, kita cuba cari, mudah-mudahan dia memberi sesuatu pengalaman baru bila kita membaca Al-Quran Al-Karim. Saya kira itulah dua perkara yang saya cuba kongsikan dengan tuan-tuan pada pagi ini. Mudah-mudahan dapat memberi input, beri ingat jugalah kepada diri saya yang bercakap ni, dan juga kepada tuan-tuan yang saya kira jauh lebih baik daripada diri saya, untuk kita sama-sama mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, taqwanya, keampunannya, rahmatnya pada bulan Ramadan ini. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.